أجمعين. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini untuk kesekian kalinya mari sama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam kuliah khas online pada malam ini. Pada malam ini, tajuk yang diberikan kepada kita ialah hitam putih kehidupan. Terima kasih kepada grup infak Masjid Darasah 9 yang telah menganjurkan majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah yang berkekalan pada mereka. Diangkat kedudukan mereka pada sisinya. Amin. Dijadikan keluarga mereka terbimbing dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezeki serta diberkati. Amin. Didorong kehidupan semua ke arah kebaikan. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah yang melimpah-limpah kepada mereka. Amin. Insya-Allah. Hitam putih kehidupan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Nabi sebut, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita sebut ajaban li amril mu'min. Ajib urusan seorang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Satu perkara yang hebat
bagi urusan seorang yang beriman. Nabi kita sebut, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya baik. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Nabi kata tidak ada semua itu melainkan hanya ada pada seorang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, in asabathu sarra'u syakara, jika menimpanya kesenangan, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka adalah kesenangan itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra'u, dan jika menimpanya kesulitan, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka adalah kesulitan yang menimpanya itu ialah suatu kebaikan. Rawahu Muslim. Jadi itulah yang disebutkan dengan makna hitam putih kehidupan. Bila mana kita hidup di atas muka dunia, hitam putih ni dia silih berganti. Ada hari kita senang, ada hari kita susah. Ada hari kita susah, ada hari kita senang. Sebab itu Nabi kita SAW mendeklarkan bahawa puasa yang paling baik dalam syariat kita, syariat Muhammad SAW, ialah puasa Nabi Allah Daud. Puasa Nabi Allah Daud, hari ini berpuasa, esok buka. Lusa berpuasa, tulak buka. Selang-selang. Sebabnya, pada hari kita berpuasa, kita bersyukur. Pada hari kita berpuasa, kita bersabar. Pada hari kita berbuka, kita bersyukur. Jadi syukur dan sabar itu silih berganti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kehidupan yang silih berganti, kesusahan, kesenangan adalah merupakan asam garam kehidupan di atas muka dunia. Tetapi boleh kerana kehidupan ini kehidupan dunia, sesungguhnya kesulitan lebih memeritkan hidup di atas muka dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kesulitan lebih mendominasi kehidupan kita di atas muka dunia ni. Sebab akhirat ialah kesenangan berpanjangan. Maka ganti ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pertemuan di antara dua kehidupan itu tersangat jelas. Dunia susah banyak, akhirat senang banyak. Contoh kita kata makan. Ataupun rezeki. Rezeki kena cari, kena berempas pulai, kena turun rumah, kena bersusah payah. Dalam mencari rezeki, kadang-kadang ada dapat, kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak. Tak menentu. Hari ini ada duit, nanti ke depan tak ada duit, dan sebagainya. Ini sunnah ataupun asam garam hidup atas muka dunia. Kalau ada duit, dapat duit, kita ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah boleh guna duit itu untuk kepentingan kita. Tengok duit yang kita kata hak kita tu bertukar tangan jadi bukan hak kita, milik orang. Kalau orang tak curi pun harta benda kita rosak.
kita kena keluar duit juga. Untuk apa? Untuk membaiki kerosakan-kerosakan tertentu. Pasal rezeki itu bukan rezeki kita, rezeki orang. Rezeki pomen, rezeki orang tu, rezeki orang ni. Begitulah hidup atas muka dunia. Kereta kita rosak, rumah kita begitu begini, handset rosak, itu dunia. Maknanya di dunia ni, walaupun kita senang, walaupun kita ada duit, tapi kita perik. Kamu ingat orang kaya tak perik kah? Orang kaya, mereka cara mereka. Kadang-kadang mereka keluar duit lebih daripada kita lagi untuk mengubati penyakit. Bukan ratus-ratus, ribu-ribu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia sihat, dia kena fikir macam mana dia nak maintain dia sihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun kesusahan dia fikir tentang keluarga dia. Ataupun dalam bahasa yang lain, di dunia ni setiap orang tu ada masalah masing-masing. Kalau ada orang mahabak kata, Ustaz, saya tak ada masalah, boleh percaya? Tak ada masalah. Sesikit pun tak ada masalah. Orang tu ada masalah. Faham tak? Tak ada orang tak ada masalah. Semua ada masalah. Okey. Itulah situasi hidup atas muka dunia. Dunia ni susah. Dunia ni ngeri masalah. Salah Nabi Muhammad. Akhirat negeri yang tak ada masalah. Itu baru betul. Negeri akhirat tak ada masalah. Dunia mesti ada masalah. Di dunia rezeki nak kena berempat pulih cari. Akhirat lintas ya nak mai. Duduk di akhirat teringin nak makan sambil belacan, langsung lintas. Langsung sampai belacan. Apa segala, tapi sebenar-benarnya nama je sama. Rasa tak sama. Mana sama? Sana lebih lazat daripada dunia lagi. Maka di atas sifat dunia yang macam tu rupa, kita persiapkan diri kita dua perkara ya. Syukur, sabar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari tak ada masalah, syukur. Hari ada masalah, sabar. Sila berhenti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini sihat, syukur, alhamdulillah. Esok tak upah sihat, kita hari-hari tak stabil. Sihat, tak sihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari tak sihat, sabar. Sabar bukan berarti kita tak usaha untuk memberi kita kesihatan pula. Sakit, sabar. Sabar apa? Sabar berubat. Sabar berubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari tak sihat, syukur terhadap nikmat kesihatan. Kalau kita syukur di atas nikmat, sesuatu nikmat, maka Allah akan menambah lagi kesihatan itu pada kita. Pasal apa Tuhan buat dunia ni ngeri bermasalah? Sebab rahmat dia. Sebab rahmat dia. Dia nak tengok kita sabar ataupun tidak. Kalau kita sabar, dia akan berikan kepada kita pahala yang tidak ada tepi, seperti lautan yang tidak ada tepian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah,
Maka begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberi kebaikan kepada setiap orang yang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Tuhan marah terhadap orang yang menimbulkan masalah pada orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang layak untuk memberi masalah kepada hamba-hamba dia. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ataupun menguji seseorang dengan masalah sebab dia nak memberi pahala. Kalau kita menimbulkan masalah pada orang lain, kita berdosa. Itu tak sama kan? Orang yang menimbulkan masalah pada orang lain, dia akan dibalakan dengan masalah orang tu, akan kena pada dia balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, hak tu yang orang kurang belajar. Dia ingat dia buat masalah ke orang, dia selamat. Sebenarnya dia tidak akan selamat. Sebab menimbulkan masalah pada orang lain ialah menzalim orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau perkara itu berkait dengan zalim, hak tu Tuhan tak akan bagi excuse sama sekali. Pasti kena balas. Kecuali orang tu memohon kemaafan daripada orang yang dia telah timbulkan masalah pada orang tu. Kecuali. Tapi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang itu tidak minta kemaafan daripada orang tersebut, maka masalah yang dia telah timbulkan kepada orang itu lambat laun akan menimpa diri dia sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia macam inilah contohnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menyiksa makhluk dengan api. Tidak ada yang layak dan berhak untuk menyiksa makhluk dengan api kecuali Allah. Orang yang menyiksa orang dengan karen, hukumnya haram. Bahkan menyiksa orang itu hukumnya haram. Bukan dengan karen saja, dengan apa sahaja hukumnya haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecuali alal haq, kecuali di atas dasar kebenaran. Di atas dasar kebenaran ni, yang pertama ialah litakdib, untuk mengajar adab. Pelajar yang bersalah dihukum rotan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tujuannya litakdib. Kalau ditakdib, hukumnya harus. Bahkan kadang-kadang hukumnya wajib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kalau berkait dengan hukum qisas. Seorang tu telah tumuk orang ni di sini. Bila dibawa ke muka pengadilan, jadi orang tu boleh meminta dia diadili, maka dia boleh tumbuk balik orang tu di sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi itu dia panggil alal haq. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan qisas, iaitu kalau bunuh akan dibunuh balik. Maka itulah agama kita telah meletakkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang layak untuk menyiksa hambanya dengan api. Hal lain tak boleh. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadilah jalan, cari jalan lain
yang dapat kita elakkan daripada kita menyiksa dengan api. Contoh, hari ini dia ada alat untuk membunuh lalat dengan karen. Salah Sayyidina Muhammad. Lalat bila kena tu zzz. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hanya Allah sahaja yang layak untuk menyiksa hambanya dengan api. Jadi begitulah dalam perkara dalam kehidupan ini, hidup ini mendapat berkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalau kita memudahkan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi ada seorang sahabat saya, Ustaz Rohaizat, datang daripada Serdang. Dia ialah seorang pemilik kepada satu syarikat umrah yang telah menjalankan umrah awal jamaah lebih daripada 25 kali. Sahadat Sayyidina Muhammad. Saya tertarik dengan suatu pendekatan dia. Dia pernah menganjurkan umrah paling murah 3,000 lebih sebelum PKP. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu para mutawif yang bawa iklan dia, orang tak percaya, betul ke ni? Ada ke umrah 3,000 lebih? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umrah semua 6,000, 7,000 ke atas. Baik, bila dia buat, orang ikut, baru orang percaya. Okey, dalam dia duk bila mengusahakan agensi umrah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti untung lah, untung besar. Dan dia mengiyakan yang saya sebut. Menega ni jangan halubah. Halubah, nanti kita akan terima risiko dunia. Dia akan pagut kita. Banyak orang yang mengusahakan agensi umrah akhirnya bankrupt sebab terlalu halubah. Dia terlupa. Orang yang bawa orang pergi Mekah ni, mula-mula dia bawa, dia okey. Tapi lama-lama dia bawa, dia dah rasa biasa dah Mekah. Sebab tu Mekah ni sunat kalau kita pergi 5 tahun sekali. 5 tahun sekali tu, bila dah pergi 5 tahun, teringat nak pergi pula, rindu, baru kita pergi. Tapi kalau kita pergi selalu, lama-lama kita akan rasa biasa Mekah tu. Rasa biasa tu bahaya. Dia tempat tak boleh rasa biasa. Tempat tu kena rasa hebat. Tempat tu kena rasa gerun. Tempat tu kena rasa haibah. Tempat tu kena rasa hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menyebabkan bos-bos yang bawa pergi umrah ni, salah Sayyidina, lepas banyak duduk di hotel daripada banyak duduk di masjid. Yang banyak duduk di masjid, hak lepas bawa pergi ni, mereka duduk di hotel banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu. Yang keduanya, bila dia pergi, orang nak pergi dengan dia. Orang nak dia bawa orang pergi lawat sana, ziarah sini. Tiba-tiba bila pergi sana, mentawif yang bawa pergi. Dia duduk di hotel. Dia tak membimbing jamaah. Orang pun tak seronok. Tak seronok dia mula turun. Tu jaga-jaga Mekah. Jadi, sahabat saya Ustaz Rohaizat ni, dia buat umrah paling murah 3,000 lebih. Mula-mula orang tak percaya, orang kata betul ke? Nanti jadi kot terkena kot. Banyak pendekatan dia ialah untuk menyeronokkan orang-orang susah. Maknanya, ambil cukup-cukup model untung tak ada. Segi atas-atas rugi lah, tak ada duit masuk.
tapi perkiraannya lah pada sisi Allah. Nak bagi orang kampung sampai juga Mekah. Hebat tu soalan Sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, hidup ni bagi orang sonok. Macam saya pernah cerita, satu kedai yang saya pergi di Pahang, kedai makan nasi campur soalan Sayyidina Muhammad. Setiap minggu hari Jumaat free. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat free bukan masak satu mata, macam hari-hari. No? Orang bertimpa lah kedai dia hari Jumaat. Lepas Jumaat penuh. Segi fikir, rugilah. Tapi orang sonok. Faham? Bila orang sonok, tentulah barakah. Tentulah barakah. Jadilah hidup ni bagi orang sonok. Supaya kita menempuh hidup ini ialah jalan yang putih. Ada setengah orang, dia menimbulkan masalah pada orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang menimbulkan masalah pada orang ialah orang yang berkepentingan diri sendiri. Yang penting dia untung. Dia tak baca orang, dia tak baca untung orang. Yang penting aku untung. Orang itulah yang dimaksudkan dengan orang yang mencipta jalan yang hitam dalam kehidupan. Banyak orang fikir sekerat, dia tak fikir ujung, dia tak fikir last, dia tak fikir akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka jalan ini ialah jalan yang pernah diletakkan asasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang buat jahat pada Nabi, tapi Nabi tak pernah diajak, tapi Nabi tak pernah mengajak membalas dengan kejahatan. Seperti yang saya pernah sebut, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bukan. Ya, iaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu dimaki hamun oleh orang. Tapi dia tak balas balik maki hamun tu. Dia dimaki hamun di depan anak dia. Akhir anak dia tanya, "Kenapa ayah tak maki hamun balik?" Orang maki hamun ayah. Dia kata, "Ayah aku, iaitu Sayyidina Ali, datukku, iaitu Rasulullah, tak pernah mengajar kami maki hamun." Sebab itu kata ulama, kita kena jadi macam pokok. Pokok ni sifatnya tarmihi bil hajar yarmika bis thamar. Salah Sayyidina Muhammad. Kamu baling dia dengan batu, dia baling kamu dengan buah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah ajaran kepada agama kita, iaitu jangan balas orang yang buat jahat pada kita. Ada orang yang orang menyihir dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila orang buat dia nak tahu siapa buat kat dia. Dia nak buat balik, dia nak hantar balik. Ada orang yang Allahumma salli ala Sayyidina, orang menyihir dia. Orang tu tanya, "Nak tahu tak siapa sihir?" Saya tak perlu tahu. Kita tak perlu tahu. Kita doakan orang yang buat kita, Allah buka hati dia, Allah limpahkan taufik dan hidayah pada dia untuk menjalani jalan kebaikan. Itulah sifat Rasulullah yang tak pernah membalas orang dengan kejahatan. Maka
Orang yang tak pernah balas orang dengan kejahatan ialah orang yang melalui jalan putih. Dan dia akan sentiasa dilindungi, dia akan sentiasa dipayungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia menanggung kesusahan dalam kehidupan, tapi dia mendapat keuntungan di hujung hayat dia, sebab dia sabar ditimpa dengan musibah dan masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka laluilah jalan yang telah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada penaja kita daripada grup Infak 9 Sahadat Sayyidina Muhammad yang telah menaja majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi sumber kekuatan kita untuk selalu mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. Kita sembahyang azan bayang ni. Kita semalam.